Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 hari ini akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus BMNB 3103 iaitu kursus penulisan kreatif sastra kanak-kanak. Kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, Farah Amirah binti Muhammad Zain, yang kedua Nur Anati Husna dan juga saya sendiri Nur Laila Syuhaida. Okey. Kami akan membentangkan tentang struktur dan juga pemikiran penulis dalam puisi bagi 2 buah puisi yang telah kami pilih. Yang pertama adalah puisi Guru Lama dan juga puisi Sahabat Lama. Okey, sebelum kita mendalami 2 puisi tersebut, saya akan baca dahulu pengenalan kepada tugasan ini. Okay. Puisi berdasarkan takrifan Kamus Dewan edisi keempat merujuk kepada satu karangan yang berbentuk sajak, syair, pantun dan juga lain-lain. Oleh yang demikian, berdasarkan kehendak soalan tugasan, pembentangan ini akan memperincikan berkaitan struktur serta pemikiran yang terdapat dalam 2 buah puisi yang berjudul Guru Dahulu dan juga Sahabat Lama yang dimuatkan dalam kumpulan 101 puisi muka buku karya Encik Badrul Hisham Ghazali. Okay. Puisi yang pertama adalah puisi Guru Dahulu. Sebelum kita mendalami struktur dan juga pemikiran penulis dalam puisi ini, saya akan membacakan dahulu puisi Guru Lama. Okay. Ketika ke sekolah dahulu dalam buta mengeja, kapur dan papan tulis itu mewarna hitam putih di jari, dengan birat rotan melibas, menghafal sifir dan angka. Tika melangkah darjah dengan piat di telinga, berbekas cubitan di perut, tunduk hormat merah muka, berseloka ketuk ketampi, lenguh berdiri atas kerusi, kebasnya membina sasiah. Tiada istilah kamus lewat, lasan keruan kerja tak siap. Pantang berbantah tanda seteru, teruja berhari membantu guru. Guru itu anugerah mulia tiada miskin untuk berkira. Tangan di muka tidak diadu kerana bimbang ditambah bertalu. Menghurai ajar tanpa harap walau di arah setiap tempat. Masyarakat menyanjung hormat pasti sebegitu guru berkhidmat. Guru dahulu adalah guru kini yang tak pudar bakti berzaman. Mendepan dekat menyemai bakti dalam tekad dan azam meninggi, menjulam pribadi unggul, membina isani. Seterusnya kita akan lihat kepada pemikiran penulis. Untuk pemikiran penulis dalam rangkap 1, penyajak menyatakan bahawa guru bukan sahaja mengajar, malah juga membentuk jati diri murid. Penyajak turut mempamerkan ketegasan guru dalam mendidik murid iaitu guru menggunakan rotan agar murid menghafal sifir dengan baik. Untuk rangkap kedua, penyajak menyatakan bahawa guru begitu tegas dalam membentuk sasiah dan jati diri murid. Hal ini dapat dilihat apabila penyajak menyatakan murid dipiat, dicubit dan didenda oleh guru. Tindakan ini menjadikan murid lebih menghormati guru. Okay, untuk rangkap ketiga, penyajak menyatakan bahawa murid tidak berani untuk berbuat masalah seperti datang lewat ke sekolah, tidak menyiapkan kerja sekolah dan membantah arahan guru kerana takut dimarahi oleh guru. Malah mereka sangat gemar dan teruja untuk datang ke sekolah agar dapat membantu guru. Rangkap yang keempat, penyajak menyatakan sikap murid yang tidak mengadu domba kepada ibu bapa mereka tentang tindakan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Hal ini kerana mereka takut akan dimarahi pula oleh ibu bapa mereka. Dan rangkap yang terakhir, penyajak menyatakan tentang dalam pengorbanan guru mendidik anak bangsa dengan penuh tekad selama berdekad-dekad. Penyajak turut menyatakan peribadi guru yang unggul dalam usaha untuk menjadi contoh teladan kepada murid.
Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya, Farah Amirah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada struktur karya puisi guru dahulu. Yang pertama ialah tema. Tema puisi ini membawa tema kepentingan guru dalam pembentukan jati diri murid. Seterusnya ialah persoalan. Terdapat 4 persoalan dalam puisi ini. Yang pertama ialah persoalan ketegasan guru dalam usaha membentuk jati diri murid. Contohnya, penyajak menyatakan bahawa guru mendenda, memiat dan mencubit murid untuk membentuk sasiah mereka. Persoalan kedua ialah tanggungjawab guru untuk mendidik murid. Contohnya, penyajak menyatakan bahawa guru mengajar murid mengeja menggunakan kapur dan papan tulis. Persoalan yang diutarakan yang ketiga ialah persoalan pengorbanan guru untuk mendidik anak bangsa. Sebagai contoh, penyajak menyatakan bahawa guru berkorban selama berdekad-dekad dengan penuh tekad dan azam yang tinggi untuk mendidik murid. Dan persoalan yang terakhir iaitu persoalan keempat ialah persoalan sikap murid terhadap guru. Sebagai contoh, penyajak menyatakan bahawa murid tidak mengadu perbuatan guru kepada ibu bapa kerana takut akan dimarahi semula. Watak yang terdapat dalam puisi ini ialah watak guru. Puisi ini mengandungi 4 pengajaran. Yang pertama ialah kita mestilah mempunyai rasa tanggungjawab dalam mendidik anak bangsa, terutamanya kepada guru. Yang kedua ialah kita mestilah ikhlas dalam mendidik anak bangsa. Pengajaran yang ketiga, kita mestilah sentiasa menghormati guru. Dan pengajaran yang terakhir, kita mestilah sentiasa ringan tulang untuk membantu guru. Seterusnya kita pergi kepada bentuk. Bentuk puisi ini adalah bebas, rima akhirnya adalah bebas. Rangkap terdiri daripada 5 rangkap dan bilangan baris bagi setiap rangkap dalam puisi ini terdiri daripada 6 hingga 7 baris. Rangkap pertama 6 baris, rangkap kedua 7 baris, rangkap ketiga 6 baris, rangkap keempat 6 baris dan rangkap kelima juga 6 baris. Seterusnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama ialah pengulangan bunyi vokal dalam satu baris. Contoh, Tika melangkah darjah, iaitu pengulangan vokal A. Gaya bahasa yang kedua ialah aliterasi, iaitu pengulangan bunyi konsonan dalam satu baris. Contohnya, berseloka ketuk ketampi, iaitu pengulangan konsonan K. Gaya bahasa yang ketiga ialah repetisi, iaitu pengulangan kata di baris yang sama. Contohnya, guru dahulu adalah guru kini, iaitu pengulangan kata guru. Gaya bahasa yang keempat, singkup yang merupakan singkatan. Sebagai contoh, tak yang merupakan singkatan kepada tidak. Dan gaya bahasa terakhir ialah metafora, iaitu kiasan atau perbandingan yang mempunyai dua kata yang berisi konkret dan abstrak. Sebagai contoh, kamus lewat. Kamus bersifat konkret dan lewat yang bersifat abstrak. Seterusnya kita pergi kepada puisi yang kedua, iaitu puisi Sahabat Lama. Baiklah, saya akan membacakan puisi Sahabat Lama. Hari ini di luar sangka, sesusuk tubuh itu senyum menyapa, serta kelibat yang pernah terjumpa, terpegun dalam mengingat, dalam jurang masa berabad. Sapaan tadi tersambut mesra, merangkul kenangan, sekian lama terjelma pada susuk termamah usia, melihat perubahan dan tanda dan segala bicara terusik. Seketika mencengkam rasa dalam pertemuan tak terucap. Pertemuan ini terasa bahagia, berkongsi kasih dalam singkat, mengakrab jalin kembali, bertaut mesra yang terubat, merungkai kisah dulu, tersingkap dalam zaman meniti hari yang telah lewati. Pertemuan tanpa sangka ini pasti akan akhiri jua, mengubat ingatan berlalu,
ketika yang merubah kita adalah hakikat. Saat dan tika kita harungi tersirat. Dan pada sahabat lama itu tersimpan rakaman sejarah tentang kita. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Anati Husna. Terima kasih Farah Amira. Seterusnya saya akan sambung pemikiran penulis bagi puisi Sahabat Lama. Pemikiran penulis untuk rangkap 1. Penyajak menceritakan tentang seorang sahabat yang terpegun melihat susuk tubuh sahabatnya yang sudah lama tidak bersua. Untuk rangkap yang kedua, penyajak menceritakan kedua-dua sahabat ini beramah mesra. Kedua-dua sahabat ini didapati sudah dimamai usia. Untuk rangkap yang ketiga pula, penyajak menceritakan perasaan kedua-dua sahabat ini yang berasa gembira dapat mengimbau kenangan dan cerita-cerita zaman mereka pada waktu muda. Dan rangkap yang keempat, penyajak menceritakan bahawa pertemuan ini mengumbati rasa rindu pada masa lalu, namun perlu terima hakikat bahawa setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan akhir sekali, rangkap yang kelima, penyajak menekankan bahawa pada sahabat lama itulah tersimpan 1000 kenangan sejarah bersama mereka. Seterusnya saya akan sambung untuk struktur karya. Tema bagi puisi ini ialah kerinduan terhadap kenangan lama bersama sahabat. Watak yang terdapat dalam puisi ini adalah watak penyajak sendiri dan juga sahabat lama. Persoalan dia, yang pertama, kasih sayang terhadap sahabat lama. Yang kedua, memori lama yang masih kekal dalam ingatan. Seterusnya, pengajaran yang terdapat dalam puisi ini, kita mestilah menyayangi sahabat walaupun lama tidak bertemu. Yang kedua, kita haruslah menghargai setiap kenangan bersama sahabat. Okey, bentuk puisi pula. Puisi ini berbentuk bebas dan terdiri daripada 5 rangkap. Rima akhir bagi setiap rangkap tidak sama dan jumlah baris bagi setiap rangkap juga tidak sama. Jumlah perkataan dalam sebaris antara 1 hingga 5 perkataan. Jumlah suku kata dalam sebaris antara 1 hingga 12 suku kata. Seterusnya, gaya bahasa dalam puisi ini. Yang pertama ialah singkok, iaitu singkatan bagi sesuatu perkataan dalam baris dalam pertemuan tak terucap. Yang kedua, personifikasi, iaitu pemberian sifat manusia pada binatang, tumbuhan ataupun benda bukan hidup. Dalam baris, sapaan tadi tersambut mesra, merangkul kenangan. Seterusnya, asonansi, perulangan bunyi vokal dalam baris dan pada sahabat lama itu, iaitu pengulangan vokal A. Dan yang terakhir, aliterasi, iaitu perulangan bunyi konsonan dalam baris sapaan tadi tersambut mesra, iaitu pengulangan konsonan S. Baiklah, untuk kesimpulan, rumusannya berdasarkan analisis terhadap 2 buah puisi, iaitu Guru Dahulu dan Sahabat Lama, dapatlah dirumuskan bahawa terdapat pengajaran yang dapat diperolehi. Jika disikapkan, terdapat pelbagai pemikiran penulis dalam kedua-dua puisi ini. Secara rangkumannya, puisi Guru Dahulu adalah berkisarkan guru pada zaman dahulu yang mampu menjana kepada pembentukan sahsiah yang terbilang dalam diri seseorang murid. Manakala puisi Sahabat Lama berkisarkan tentang sahabat yang sudah lama tidak bersua dan akhirnya bertemu kembali. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.